Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini aku nak beritahu, aku nak kongsi dengan kamu semua keputusan sebenar ROS yang telah diketahui oleh Ahmad Maslan dan telah diumumkannya beberapa menit yang lepas. Aku pikir ramai yang tak tahu atau sudah tahu ataupun buat-buat tak tahu. Rupa-rupanya inilah keputusan daripada ROS yang tak pernah kita tahu, tapi Ahmad Maslan dah tahu. Lama juga aku tunggu, 16 hari bulan Julai yang lepas, sepanjang hari 24 jam tu, aku selalu belek-belek cari keputusan, tunggu keputusan demi keputusan. Seperti Zahid Hamidi, aku pun rasa debarannya. Seperti Akarumbi UMNO, aku pun rasa debarannya. Nak tahu juga kan, apa keputusan daripada ROS. Rupa-rupanya keputusannya sudah diumumkan kepada Ahmad Maslan, tapi tak pernah diberitahu, dan inilah keputusannya. Ahmad Maslan mengatakan bahawa UMNO sudah serah 8 dokumen tambahan diminta ROS. Rupa-rupanya 16 hari bulan yang lepas itu, keputusan ROS ialah meminta tambahan 8 dokumen daripada UMNO. Makna kata, borang permohonan UMNO sebelum ini rupa-rupanya tak lengkap, tidak cukup dan ada masalah. Makna kata, boleh kata, permohonan UMNO boleh ditolak kalau bukan kerana kalau bukan kerana UMNO, aku fikir permohonan itu sudah ditolak kerana tak lengkap. Macam jugalah kita memohon kerja. Apabila dokumen kita tak lengkap, otomatik dokumen itu akan ditolak. Tapi syukurlah, UMNO dapat advantage seperti Ahmad Maslan kata, jangan salahkan ROS, tak beritahu keputusan dengan segera. Dan perlu tunggu, beri masa 2 atau 3 minggu lagi kepada ROS. Jadi itulah ceritanya. Ahmad Maslan mengesahkan hari ini UMNO telah menyerahkan ke semua dokumen tambahan yang telah diminta oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS bagi permohonan pindaan perlembagaan parti itu. Beliau berkata, sudah. Balas Setiausaha Agung UMNO itu secara ringkas kepada Malaysia kini apabila ditanya mengenai status permintaan penambahan dokumen oleh ROS. Wow. Syukurlah UMNO dapat keistimewaan untuk menambah dokumen yang tidak lengkap supaya permohonan mereka dapat diproses seterusnya. Tapi yang menjadi persoalan di sini ialah apa sebenarnya 8 dokumen yang tidak diserahkan itu? Kenapa tidak diserahkan lebih awal berserta dengan dokumen-dokumen yang lain? Itu persoalannya. Apakah ini tindakan sengaja ataupun tindakan lepas pandang? Kalau tindakan lepas pandang, aku fikir perkara itu patut tak lepas pandang kerana ini menentukan nasib siapa? Zahid Hamidi, Presiden UMNO sendiri, juga nasib UMNO itu sendiri. Dengan kata yang lain, perkara itu tak boleh dipandang rendah. Dokumen-dokumen penting itu tak boleh dipandang rendah dan tak boleh terlepas pandang. Jadi aku fikir mungkin ada satu sisi dokumen itu mungkin sengaja tidak disertakan kerana mungkin sensitif. Tapi cuma aku tak tahulah apakah perkara atau dokumen yang sensitif itu. Adakah itu adalah laporan keuangannya? Adakah itu tentang kedudukan keuangan semasa parti itukah? Atau pemegang-pemegang, nama-nama pemegang akaun kah? Sebab biasanya pertubuhan ini paling sensitif bukan kerana siapa EJK-nya, siapa penerajunya, siapa presidennya, karena semua orang tahu. Tetapi yang lebih sensitif adalah tentang kedudukan keuangannya. Biasanya hanya beberapa orang yang tahu dan hanya beberapa orang yang akan dapat mengetahui aksesnya, boleh mengakses perkara tersebut. Ataupun mungkin minit curai, minit mesyuarat yang mungkin belum disahkan sepenuhnya isinya dan perlu mungkin diubah suai atau sebagainya. Jadi mungkin kamu tahu
Mungkin Anda tahu apakah 8 dokumen yang dimaksudkan oleh Ahmad Maslan ini. Pada pendapat kamu, adakah itu terlepas pandang atau sengaja tak disertakan kerana menganggapnya tidak penting? Ahmad Maslan juga hari ini terdahulu, Ahmad Maslan berkata UMNO memberi ROS sehingga 2 minggu untuk meneliti 8 dokumen tambahan yang diminta sebelum memberikan maklum balas. UMNO sebelum ini membuat permohonan pindaan perlembagaan partinya bagi menangguhkan pemilihan sehingga 6 bulan selepas PRU 15. Notis pindaan perlembagaan itu dikemukakan kepada ROS pada 17 Mei yang lepas. Pada 7 Julai lepas, ROS berkata, keputusan berhubung permohonan pindaan perlembagaan UMNO akan diketahui semalam iaitu 16 Julai. Namun sehingga hari ini sudah 19 Julai, keputusan itu masih tidak diumumkan dan ditunggu-tunggu keputusannya. Tunggu punya tunggu, ramai orang salahkan ROS, ramai yang menuduh ROS sengaja tak mau beri keputusan lah, macam-macam lah yang dilontarkan oleh pemerhati politik semasa, juga para netizen. Ramai yang kata ini salah ROS dan sebagainya. Tetapi akhirnya Ahmad Maslan dalam kenyataannya semalam, beliau kata, jangan salahkan ROS, tak boleh salahkan ROS katanya. Jadi Ahmad Maslan backup, defend ROS tentang kelewatan pengumuman keputusan lulus atau ditolak permohonan pindaan UMNO untuk membuat pemilihan selepas PRU. Malam ini, Ahmad Maslan juga dengan sahnya mengatakan 8 dokumen tambahan telah dihantar kepada ROS. Menjadi persoalan besar tadi di awal daripada ulasan ini, apakah 8 dokumen tambahan itu? Mengapa permohonan yang sangat besar menentukan masa depan Zahid Hamidi, Presiden UMNO, juga menentukan UMNO itu sendiri, masa depan UMNO itu sendiri, dalam borang itu boleh pula 8 dokumen tambahan ini tercicir. Ataupun memang perlu ditambah, karena mungkin sebelum ini menganggap dokumen itu tak perlu, tapi tiba-tiba ROS perlu pula. Ini yang menjadi persoalan ramai pemerhati politik. Juga netizen, yaitu apakah 8 dokumen tersebut? Adakah dokumen itu sangat sulit dan perlu masa untuk disediakan? Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.